Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada kali ini kita akan bincangkan subtopik terakhir dalam jadual berkala iaitu unsur peralihan. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam kimia KSSM bagi tingkatan 4. Untuk standard pembelajaran, objektif yang harus dicapai oleh pelajar pada akhir video ini, pelajar boleh yang pertama, mengenal pasti kedudukan unsur peralihan dalam jadual berkala unsur. Yang kedua, pelajar boleh menjelaskan dengan contoh ciri-ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan. Dan akhir sekali, pelajar boleh menyenaraikan kegunaan unsur peralihan dalam industri. Mula-mula sekali kita tengok apakah itu unsur peralihan. So, unsur peralihan adalah unsur yang terletak dalam kumpulan 3 hingga kumpulan 12. Kalau kamu tengok dalam jadual berkala ni, yang warna kuning ni semua kita panggil sebagai unsur peralihan. Unsur ini bersifat logam di mana ianya berkilat, mulur, boleh ditempa, konduktor haba dan juga elektrik yang baik. Unsur-unsur ini juga mempunyai takat lebur dan ketumpatan yang tinggi, memandangkan semua unsur ini adalah logam. Seterusnya kita tengok sifat-sifat istimewa yang dimiliki oleh unsur-unsur peralihan. Ini merupakan kalau dalam peperiksaan soalan favourite dia tanya apakah sifat istimewa bagi unsur peralihan. So unsur peralihan ada 4 sifat istimewa. Okey, kita tengok yang pertama, dia boleh menunjukkan pelbagai nombor peroksidaan. Maksudnya satu-satu unsur peralihan tu mempunyai lebih daripada satu nombor peroksidaan. Sebagai contoh kita tengok kat sini kromium ada nombor peroksidaan dia kadang-kadang dia positif 3, kadang-kadang dia positif 6. Okey, begitu juga dengan mangan. Mangan ada positif 2, positif 4, positif 7. Ferrum pula ada positif 2 dan positif 3. Kuprum pula mempunyai nombor peroksidaan positif 1 dan positif 2 bergantung di manakah kedudukan mereka di dalam satu-satu sebatian. Sifat istimewa yang kedua pula adalah unsur-unsur ini membentuk sebatian berwarna. Contohnya kalau macam di sini kita tengok titanium dia ada warna indigo, vanadium dia ada kalau sesuatu sebatian tu ada vanadium bergantung kepada vanadium berapa kat dalam tu kan. So dia mempunyai menunjukkan warna yang berbeza. Contohnya macam kat sini warna ungu untuk 2 positif, warna hijau untuk 3 positif, warna biru untuk 4 positif, warna kuning untuk 5 positif. Kalau kita tengok kromium pula, kalau dia 2 positif, warna dia biru, biru gelap. Biru gelap. 3 positif warna hijau. Kalau dia 6 positif, dia warna perang. Seterusnya kalau kita tengok mangan, 2 positif berwarna lilac. Kita panggil dia lilac lah ni. Okey. Dan 7 positif berwarna merah jambu. Okey, kalau kita tengok iron, Fe. So, Fe 2 positif, dia warna hijau lumut. Fe 3 positif, dia warna perang. Seterusnya kobalt. Kobalt, kalau dia 2 positif, warna dia adalah merah bata. Nikel warna dia biru kehijauan dan juga kuprum. Kuprum adalah warna biru. Sifat istimewa yang ketiga pula adalah ion dalam unsur peralihan ini dia boleh membentuk ion kompleks. Ion kompleks ni maksudnya dia mempunyai lebih daripada satu ion bergabung untuk membentuk ion. Contohnya ini kita ada ion tetramina kuprum 2. So bila kita kata tetramina kuprum 2 ni, tetra ni maksudnya 4. Amina ni maksudnya ni lah NH3. So ada 4 NH3 bergabung dengan ion kuprum membentuk ion kompleks tetramina kuprum 2 positif. Okey. Seterusnya adalah ion hexacyanoferrat. Hexa ini maksudnya 6 Cyano ni lah karbon dan juga nitrogen bergabung dipanggil nama cyanoferrat ferrum. So dia membentuk ion hexacyanoferrat 3 negatif. Seterusnya ion hexa aquaferrat. So hexa ni maksudnya 6, aqua ni maksudnya air, ferrat ni maksudnya ferrum lah. So dia membentuklah ni ion hexa aquaferrat 2 positif.
Dan akhir sekali, sifat istimewa unsur peralihan adalah kebanyakannya bertindak sebagai mangkin dalam industri. So, apa itu mangkin? Mangkin adalah sebatian kimia yang ditambahkan dalam satu-satu tindak balas bertujuan untuk meningkatkan kadar tindak balas. Mangkin ini tidak berubah pada hujung tindak balas. Maksudnya mangkin tu masih ada dekat hujung tindak balas, jadi tidak bertindak balas dengan bahan tindak balas tersebut. Okay, yang tu kita panggil sebagai mangkin lah. So, unsur peralihan yang selalu digunakan yang pertama adalah ferrum, digunakan dalam proses Haber, iaitu proses untuk menghasilkan amonia daripada gas nitrogen dan gas hidrogen. Seterusnya platinum digunakan dalam proses Oswald untuk menghasilkan asid nitrik. Yang ketiga adalah vanadium 5 oksida yang digunakan dalam proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik. Dan akhir sekali, nikel atau platinum yang digunakan dalam proses penghidrogenan minyak untuk menghasilkan margarin. Penghidrogenan ni maksudnya penambahan hidrogen pada minyak sayuran. Sebab minyak sayuran ni dia ada ikatan ganda dua, sebatian yang tidak tepu. Jadi untuk jadikan dia pepejal, dia perlu tepu lah. Jadi kita tambahkan hidrogen pada minyak sayuran itu. Dan akhir sekali kita tengok kegunaan lain dalam industri bagi unsur peralihan selain daripada mangkin. Okay, yang pertama kita tengok mangan. Kerana sifatnya yang mempunyai yang boleh membentuk pelbagai sebatian berwarna, digunakan dalam penghasilan kaca tingkap yang berwarna. Seterusnya ferrum disebabkan sifat dia yang kukuh dan kuat, digunakan dalam pembuatan jambatan dan juga bangunan konkrit. Dan akhir sekali kita ada titanium, dia digunakan dalam sebagai bahan dalam cat. Selain daripada itu, logam-logam dalam kumpulan unsur peralihan ini mempunyai fungsi-fungsi lain lah. Contohnya macam kuprum, selalu kita gunakan dalam pembinaan gangsa, macam tugu ke pingat ke, kita pakai kuprum lah. Macam emas kita gunakan dalam penghasilan perhiasan disebabkan warna dia yang cantik dan dia lengai terhadap tindak balas kimia. So sebenarnya banyaklah kegunaan lain unsur-unsur peralihan dalam industri. Dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah sudah subtopik kita unsur peralihan, dan juga berakhirlah sudah kandungan kita untuk bab 4 jadual berkala. Diharapkan apa yang cikgu sampaikan datangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa subscribe, komen dan juga like YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum.